Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, selamat datang. Salam sejahtera kepada semua. Saya Izrul Zainal Abidin, seorang remiser di Melaka Securities ataupun M+ Online. Jadi untuk video hari ini, saya ingin menceritakan berkenaan dengan platform familiarization M+ Online. Okey. So kita ingin menceritakan berkenaan dengan asas-asas penggunaan platform M+, dan juga kalau sekiranya tuan-tuan baru buka akaun, proses-proses daripada pembukaan akaun, daripada penerimaan email, kemudian nak masuk ke dalam platform M+, nak masuk duit jual beli dan sebagainya, insya-Allah saya akan huraikan satu persatu secara perlahan supaya tuan-tuan boleh ikutilah insya-Allah. Okey, so saya ada slide di sini dan saya akan tunjukkan dekat tuan-tuan gunakan platform saya ini. Okey. Alright. Okay. Platform familiarization. Bahagian pertama, introduction saja. So saya ada buat video untuk dua bahagian. Yang bahagian pertama adalah intro berkenaan dengan asas saja. Kemudian bahagian kedua, advance sedikit. Cuma bukanlah semua sekali saya cover. Cuma penggunaan-penggunaan utama dalam platform M+ secara lebih advance. Terutamanya kalau tuan-tuan dah mula trade, so penggunaan-penggunaan features-features yang disediakan oleh M+ dalam bahagian kedua nanti insya-Allah. Okey. So untuk makluman, saya office pejabat di Wangsa Maju. Dulu kita setiap hari Rabu malam kita ada buat M+ platform familiarization class. Percumalah untuk semua klien-klien M+ Wangsa Maju. Jadi since dah PKP dan sebagainya, kita buat secara online lagi mudah. Saya buat video ni, tuan-tuan boleh tengok dan mungkin boleh sebarkan kepada sesiapa yang ingin menggunakan dan boleh manfaat daripada video ini. Dipersilakan. Okey, yang pertama M+ online ni boleh kita gunakan dalam apa saja jenis device. Laptop, tablet, handphone dan apa sajalah yang tuan-tuan boleh gunakan untuk akses internet. Okey. Dan kita juga ada apps kalau untuk tablet dan juga handphone. So kalau dalam apps, kalau dalam Google Apps ataupun iPhone, tuan-tuan boleh download dah dekat Play Store masing-masing, cari M+ online. Okey, sebelum ni M+ hanya boleh diakses menggunakan Internet Explorer sahaja. Tetapi sekarang kita dah boleh gunakan lain-lain browser seperti Mozilla, Google Chrome, Safari, Windows Edge dan apa-apa sajalah yang tuan-tuan gunakan. Cuma kalau untuk platform selain daripada Internet Explorer, features dia adalah tidak sepenuhnya seperti Internet Explorer kalau tuan-tuan pakai browser lain. Cuma ada satu langkah yang tuan-tuan mungkin boleh tanya dengan remiser masing-masing. Kalau siapa dalam grup saya ada tunjukkan cara-cara untuk kita installkan Internet Explorer di dalam Google Chrome. Maksudnya kita buka Google Chrome, tapi dalam tu kita ada dipanggil sebagai IE extension, Internet Explorer extension. Jadi akan ada tab dekat atas tu, kita boleh buka Internet Explorer dalam Google Chrome. So saya pakai Google Chrome, tapi gunakan dalam di Internet Explorer, maka saya boleh akses full features. Kalau saya buka direct gunakan Google Chrome saja, saya hanya dapat page satu saja, page depan saja. So saya tak ada akses kepada features-features lain. Dalam video nanti saya akan tunjukkan penggunaan-penggunaan features dalam M+ online. Okay. So tuan-tuan mungkin kena cari jalan lah. Contohnya kalau siapa yang gunakan Safari lagi lah, tuan-tuan kena install Windows Parallel dan sebagainya itu, tuan-tuan bahagian tuan-tuan kena cari jalan macam mana nak akses Internet Explorer untuk gunakan full features. Okay, so tuan-tuan boleh lawati www.mplusonline.com.my untuk buka M+ ni platform itu, nanti kita ceritakan. Seterusnya saya nak ceritakan yang pertama sekali, bila tuan-tuan dah apply account, nak buka account, kalau siapa yang nak buka account dengan saya boleh gunakan link di bawah ni, tinyurl.com/m+cds. Tanya kepada remiser masing-masing berkenaan dengan support group. So kalau dengan saya ada support group di dalam Telegram. Tuan-tuan lepas account dah aktif, saya akan email. Kadang-kadang seminggu sekali saya akan email, bagikan link untuk masuk ke support group. Tak perlu WhatsApp kepada saya ataupun message kepada saya akan bagikan melalui email kemudian. So siapa yang bukan di bawah saya, tuan-tuan boleh berhubung dengan remiser masing-masing lah. Tanya berkenaan dengan support group. Ini adalah proses awal buka account.
Jadi proses dia akan ambil masa selama 2 ke 3 minggu sebelum akaun siap. Selepas akaun dah siap, M+ akan email kepada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan akan nampak dalam ni macam ni email. Ada lebih kurang 3 atau 4 email M+ bagi. Sila cek spam folder anda. Ini penting sebab bila ada 3 email, 4 email ni, kadang-kadang 1 atau 2 email saja yang masuk ke inbox, yang lain masuk ke junk mail ataupun spam folder. Sila cek spam folder. So especially bahagian email yang ada password. So akan ada welcome email lah, ada activation link, ada username dan password. Biasanya email yang berlainan. So sila cek dalam setiap folder anda, inbox, spam folder dan juga junk mail. Okay, so tuan-tuan klik pada email tu, tuan-tuan akan dapat email daripada M+ ni, antara email tu application for new trading ni, tuan-tuan akan dapat client code. Okay, so sila ambil maklum untuk klien-klien yang buka akaun selepas tahun 2000 ataupun 2019, 2020 atau 2019, tuan-tuan punya user ID adalah sama dengan client code tetapi tak ada huruf C atau J je belakang. Kalau client code macam ni ALR 001 C, you punya user ID ALR 001. Tapi tak apa, sekejap lagi saya akan pergi ke page tu lah. Okay, so contohnya ni klien nama ni, tak boleh sebut, tuan-tuan baca sendiri nama dia. Okay, so alamat dan sebagainya. Dia duduk luar negara, tak apa, it's okay, fine. Klien saya, bukanlah ini contoh saja. Okay, so tuan-tuan akan nampak dealer representative code R398 untuk saya ataupun 538, dia ada dua, satu remiser code, satu registration code. Tuan-tuan boleh check lah nama dealer tuan-tuan siapa, kemudian email. Email ni pun tak perlu email lah kepada remiser, semak aja kan. Remiser pun tak baca pun. Senang cerita. So tuan-tuan WhatsApp kalau nak berhubung dengan remiser masing-masing. Kemudian ini ada bank ni. Bank ni buat sementara waktu ni letak tepi dulu. Jangan tengok dulu. Saya akan ceritakan macam mana nak masuk duit dengan cara yang lebih mudah. Okay. Seterusnya email lain. Dia ex-girlfriend dulu. Okay. So dapat nombor 2 activation link. Email yang lain. User ID akan diberikan dalam email ni. Kemudian ada activation link. Tuan-tuan, puan-puan kena klik dekat link ni dahulu untuk aktifkan akaun. Pertama kena aktifkan akaun dulu. Bila klik dekat link yang diberikan ni, tuan-tuan akan hanya dapat macam ni je. Thank you, dah habis. Akaun dah aktif. Jangan kalut pula, mana dia platform dan sebagainya. Nanti dulu. Okay, so patah balik. Ini adalah user ID. Klik je. Yang ni tak perlu pakai user ID, cuma ingat je ataupun tulislah dekat mana-mana. Sorry, user ID ni dia tak ada huruf belakang ya. Dia tak ada huruf. NIL 08, tak apa, tuan-tuan boleh cek dekat email masing-masing user ID apa yang diberikan. Okey. Kemudian tuan-tuan akan dapat satu lagi email. Ini apa ni? Temporary password. So password ni dia biasanya letak memang tak akan letak dengan email user ID, dia letak berasingan. So you kena savekan ataupun tulis dah dekat mana-mana. Kemudian kena akses mplusonline.com.my. Tadi awal-awal tadi saya tunjuk tadi kan, mplusonline.com.my. Maaf tak tulis kat sini. So tuan-tuan akan dapat masuk dekat kita punya platform ni, masukkan user ID dan temporary password yang diberikan, kemudian login, kemudian akan ada, ini dah terus masuk platform, akan ada beberapa soalan untuk first time login. Dia akan ada tanya apa ni, safety question dan sebagainya. So sila set safety question anda supaya menjadi rujukan di masa akan datang. Okay. So bila dah habis proses tu apa semua, dah login, dah masuk. Kalau tuan-tuan pakai Internet Explorer, first time masuk tu, tuan-tuan takkan terus masuk ke dalam platform. Dia akan ada dekat bawah tu, tuan-tuan kena save file, kena run, kena aktifkan dan sebagainya. Dia macam automatic pop-up keluar tau. You kena make sure you allow pop-up message. Dia akan keluar, adakah you nak save the file. You kena klik, ada 3 file. Dia akan automatic tapi you kena allow. 3 file akan keluar satu persatu. First file dia keluar, nak save ke nak run, you klik je save ataupun run. Kemudian dia dah install, dia akan keluar lagi sekali, save atau run. You klik saja, save atau run, ataupun install. Klik je.
Lepas tu dia dah habis, dia akan keluar lagi satu. Save atau run. Tekan lagi sekali, klik. Kemudian barulah dapat platform M Plus ni. Tapi proses tu hanyalah sekali saja, pertama kali saja. So jangan risau. Okay. Kalau anda kata ada masalah sepanjang penggunaan platform ni, tuan-tuan sila kontak dengan hotline 1-300-22-1233. Saya tak ada tulis pula kat sini. Lagi sekali 1-300-22-1233. Okay. Untuk dapatkan advice daripada IT. Okay, so ini nanti tuan-tuan akan jumpa platform ni. Saya akan ceritakan dalam video kedua nanti macam mana nak guna. So ini secara basic dia platform interface kita, apa yang tuan-tuan akan nampak atas ni, tarikh, kemudian kita punya index, percentage, volume hari ni berapa, total value berapa, transaction, volume adalah jumlah transaksi, buy and sell, value adalah nilai duit, nilai wang transaksi tersebut, berapa counter naik, berapa counter turun, berapa counter tidak berubah dan sebagainya. Macam baca berita. Untuk makluman, saya merupakan bekas pembaca berita, bukan pembaca berita lah, host TV rancangan Nadi Equity. Tuan-tuan boleh search Nadi Equity musim kedua ataupun nama saya dalam YouTube, tuan akan jumpa nanti. Okay, bukan nak cerita tu. Kemudian yang lain-lain ni tuan-tuan boleh tengok apa benda ni, semua detail ni saya akan cerita dalam video kedua nanti insya-Allah. Okay, so yang ni hanyalah untuk pengenalan saja. Stock indicator akan ada juga, tuan-tuan boleh jumpa bila tuan-tuan klik atas ni, ada macam-macam, ada maklumat lah, trading info lah, daily business done lah, trade details dan sebagainya. Tuan-tuan kena, nanti saya ceritakanlah sedikit dalam video kedua. Cuma ada satu bahagian bila tuan-tuan klik, dia akan ada bagi indikator berkenaan dengan counter-counter tersebut. Ini apa simbol ni, apa maksud dia, ada news dan announcement sebelah nama counter tu. Kalau ada bulat kecil, contohnya AAX ada bulat kecil atas tu, itu menunjukkan counter tersebut adalah counter syariah. Carlsberg ada bulat tak? Confirm tak ada. So kalau ada, bagi tahu saya. Kalau Carlsberg ada bulat kecil atas tu, bagi tahu saya. So sebelah nama counter tu, kalau dia ada simbol-simbol ni, maka inilah maksud dia, interpretation dia. Untuk color representation pula, kalau counter tersebut berwarna cyan ataupun biru ataupun ni panggil apa, turquoise, itu bermakna counter tersebut berada dalam main market. Kalau dia color purple, maknanya counter tersebut dalam ace market. So kalau counter tersebut ataupun nombor tersebut berwarna hijau, nanti tuan-tuan tengok dalam platform, maka harga sedang naik. Kalau dia warna merah, harga sedang turun. Kalau dia berwarna putih, harga tersebut, harga sekarang ni adalah sama dengan harga penutup pada hari sebelumnya, hari semalam ataupun hari market buka sebelumnya. Kalau grey, maknanya counter tersebut sedang disuspend, ada news ke ataupun sedang nak delisted ke, apa-apalah, boleh baca news kemudian. Okay, so stock indicator ni time to time tuan-tuan boleh rujuk lah, tuan-tuan boleh save video ni, nanti tuan-tuan boleh rujuk bila kalau tiba-tiba terjumpa simbol-simbol ataupun color yang kita tak pasti. Okay, next. Okay, bila kita dah log in dalam platform, tadi dah berjaya masuk, dah install Internet Explorer dan sebagainya, tuan-tuan pergi kepada My Profile, tuan-tuan akan nampak maklumat tuan-tuan yang lengkap, nama IC, sekiranya ada maklumat yang tidak betul dekat sini, dia ada dua cara. Yang pertama, tuan-tuan nak betulkan, tuan-tuan download Bursa Anywhere, apps Bursa Anywhere. Ini adalah apps official Bursa Malaysia. Tuan-tuan boleh adjust you punya maklumat details kat situ. Cuma ada beberapa details yang tak boleh ubah, contohnya email. So kalau email problem, tuan-tuan tak boleh buka pun platform ni. So bila boleh buka ni, normally email tak ada masalah lah. Kalau ada problem, tuan-tuan boleh download apps Bursa Anywhere, kemudian boleh betulkan dekat situ, dia akan automatik lah dalam sistem akan betulkan. Ataupun yang kedua, sila contact remiser masing-masing, kena isi form, mungkin kena hantar sekarang ni, buat masa sekarang ni, form masih perlu hantar secara fizikal kepada remiser masing-masing. Walaupun account opening online, tapi form kena buat fizikal. Kemudian bawah ni, CDS account number, terutamanya sekarang ni ramai orang nak apply IPO
Dekat sinilah tuan-tuan kena tengok full CDS number tuan-tuan. Kalau sebelum ni, ini platform lama ni, dia hanya tunjukkan 9 number saja. Sekarang ni M+ dah letak full CDS number 012001, kemudian baru belakang tu nombor CDS tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena letakkan 15 nombor tu full kalau nak apply IPO. Siapa faham, siapa tak faham, jangan pening-pening IPO ni apa semua, nanti kemudian kita cerita. Okay, kemudian dealer name kat bawah tu, sepatutnya nama saya lah kalau tuan-tuan buka akaun dengan saya. Okay, alright, next. Akaun dah siap, dah boleh login, dah tengok profile semua ngam cantik betul dah semua. Macam mana nak masuk duit? Okay, ini soalan. Sebelum tu, kalau sebab video ni saya akan potong untuk khas part untuk deposit je. Lagi sekali saya bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. So ini part deposit, saya ingin menceritakan macam mana nak deposit duit dalam akaun tuan-tuan, akaun M+ online tuan-tuan. Okay, so dalam platform tersebut, tuan-tuan kena klik pada payment. Ini kalau buka dekat laptop. Even dekat handphone, tuan-tuan boleh buka, klik pada payment. Klik pada payment atas ni, klik pada deposit. First thing first, sila gunakan FPX transfer sahaja. Lagi sekali, sila gunakan FPX transfer sahaja. Bagi memudahkan urusan tuan-tuan, bagi melancarkan proses duit nak masuk, kalau ada apa-apa problem ke apa, senang nak trace. Janganlah nak masuk RM2,000, RM3,000 pakai manual transfer. Boleh tu boleh, tapi dia akan menyukarkan tuan-tuan sendiri. Nanti duit tak masuk, duit lambat, nak trace susah dan macam-macam. Kadang-kadang salah nombor akaun lah apa semua, problem. Saya kalau boleh nak haramkan manual transfer ni, melainkan kalau lebih daripada RM30,000. So itu adalah limit bank. So bukan masalah M+. Itu adalah limit bank, memang RM30,000 saja untuk FPX transfer. Atau tuan-tuan boleh buat 2 kali lah. Hari ini RM30,000, esok lagi RM30,000. Terpulanglah. Tapi bawah RM30,000 sila gunakan FPX transfer. Macam mana? Klik payment, klik deposit, klik pada FPX transfer, submit. Bawah ni dia akan ada note. No third party transfer is allowed. Saya dah bagi tahu dah kat M+. Third party transfer is not allowed. So dekat bawah sini tak tahu kenapa tak ada. Kalau tuan-tuan login sekarang dah ada dah. Okay. So hanya akaun tuan-tuan saja yang masa tuan-tuan register buka akaun tu. Tak boleh masukkan duit daripada akaun orang lain. Next. Bila klik FPX transfer tu, dia akan masuk dekat page yang macam ni. Tuan-tuan klik account number tuan-tuan, berapa amount nak masuk. FPX transfer minimum adalah RM1,000. So sama ada kalau you bawah RM1,000, contohnya nak transfer RM500 ataupun nak transfer RM50,000, pakai manual transfer lah. So FPX boleh RM1,000 sampai RM30,000 saja. Mungkin ada soalan, apa ni bawah RM1,000 kan? Saya tak galakkanlah transfer bawah RM1,000 ni. Satu, kalau nak trade pun janganlah trade bawah RM1,000. Tak berbaloi. Okay, itu kita cerita dekat sesi yang lain lah. Tapi kalaulah perlu transfer bawah RM1,000, you kena buat manual transfer. Kejap lagi saya cerita macam mana nak buat manual. Klik pada submit. Dia akan redirect kepada page ni. Tuan-tuan kena pilih bank apa yang tuan-tuan nak deposit. Sama macam tuan-tuan beli barang secara online dah dekat apa-apa platform kan, Shopee ke Lazada ke apa-apa, dia boleh buat FPX macam ni lah, proses sama saja. Kalau macam saya pakai Maybank, you klik pada Maybank, dia akan redirect kepada page Maybank dan pilih account dan sebagainya, login dekat Maybank tu, masuk kat sini, nanti dia akan terus automatik masuk dalam account CDSM Plus. Okay, saya yakin semua tahulah nak buat transfer menggunakan online transfer FPX ni kan, senang je. Semua pun dah biasa buat. Okey. Ini kalau tuan-tuan perlu buat manual transfer. Manual transfer macam mana? Tuan-tuan kena pergi bank tuan-tuan, katakan Alliance Bank ke, CIMB Bank ke, Bank Islam. Pergi kat kaunter, isi saya nak transfer RM100,000 ke akaun Maybank M+. Ini nombor akaun dia. Sila buat transfer, direct transfer, wire transfer, IBG ke Giro ke apa, transfer. Savekan payment slip tersebut. Even kalau tuan-tuan nak buat direct transfer secara online, katalah nak buat transfer RM500, buat online.
savekan payment slip. Penting savekan payment slip tersebut. RM100,000 transfer ke akaun M+, savekan payment slip tersebut. Kemudian login dalam platform, klik pada payment, klik pada deposit, klik pada manual transfer. Okay, dia akan keluar form macam ni. Tuan-tuan kena isi form ni manually. Pay type direct transfer, kalau tuan-tuan buat kat bank lah, kalau online tekan online. Date bila, tarikh dan juga time, exact time, pukul berapa, minit ke berapa, amount berapa, RM100,000. Kemudian Browi Bank ni, Bank M+, ataupun lagi satu, saya tak ingat, Deposit Bank. Okey, Deposit Bank, bank tuan-tuan, Browi Bank, Bank M+. So, kalau boleh dua-dua bank samalah, nanti keliru. Saya pun dah terlupa mana satu, mana kan. Okey. Upload payment slip yang tuan-tuan save tadi. Kena upload sebagai bukti pembayaran. Kemudian dekat bawah ni, kena submit. Kalau tuan-tuan transfer M+, 1 juta sekalipun, tapi tak buat ni, online ni, duit takkan masuk sebab tak tahu siapa yang buat payment. Tak ada details. Dekat sini tuan-tuan kena masukkan. Dan ini tuan-tuan puan-puan, adik kakak, abang, mak cik pok cik kena buat sendiri. Login dalam akaun kena buat sendiri. Saya tak akan buatkan. Bagi tahu terus terang, dah berapa tahun saya jadi manager, tak pernah buatkan untuk klien. Ada seorang aunty asuh yang tua, dia duduk kat setapak, datang office saya pun saya suruh dia buat. Saya bagi tahu je, saya tak tekan mouse pun. Dia daripada tak tahu pakai platform dah pandai deposit, tiap-tiap minggu deposit. Saya tak akan buatkan, tuan-tuan kena buat sendiri benda ni. Okey. Siapa suruh transfer manual kan? Satu. Kedua, andai kata ada apa-apa kesalahan ke kesilapan ke apa semua, tuan-tuan boleh trace sendiri, boleh login sendiri. Dia akan jadi masalah kalau orang lain yang buatkan. Okey. So, kena submit kat bawah ni. So, nanti M+ akan proses lah dalam 1 hari. Okey, sekarang duit dah masuk. Macam mana nak beli pula? Dah masuk 1 juta ni. Nanti tuan-tuan akan jumpa platform ni. Saya akan ceritakan dekat video seterusnya. Tuan-tuan search counter. Kalau nak buy, just tekan buy dekat atas ni. Tengok harga berapa. Contohnya counter ni, counter apa ni? Harga 87 sen, ada 1 juta ringgit. Jadi tuan-tuan kena bahagikan. Masukkan order. Dalam order ni dalam bentuk lot. Kena darab 100, siap-siap. Kalau siapa yang mungkin biasa pakai platform lain, dalam unit M+ kita pakai dalam lot. Okay. So kalau nak jual, tekan sell kat atas ni, tuan-tuan boleh tekan sell. Bila dah belilah. Macam mana nak withdraw duit ni? Tuan-tuan dah masuk duit, dah buy, dah sell. Sekarang dah untung. Dah masuk dalam account kan? Dah masuk dalam account, macam mana nak withdraw? Semuanya secara online saja. Mudah M+ ni. Buka account online. Nak masuk duit online. Nak trade online. Nak withdraw pun online saja. Okay. So mudah. Tapi tuan-tuan kena faham dulu proses dia lah. Bila tuan-tuan boleh request for withdrawal. Saya cerita pasal withdrawal dulu. Siap-siap dekat sini. Okay. Tapi saya cerita ringkas lah. Kalau tuan-tuan jual saham pada hari Isnin contohnya. Bursa ambil masa selama 2 hari. Dia panggil T+2. 2 hari untuk duit daripada bursa masuk ke dalam akaun CDS tuan-tuan. So kalau tuan-tuan jual saham pada hari Isnin, duit hanya akan masuk dalam akaun pada hari Rabu. Okay, Isnin, Selasa, Rabu. So hari Rabu duit baru masuk dalam CDS. Bila tuan-tuan klik withdrawal, katalah tuan-tuan klik withdrawal hari Selasa. Tuan-tuan akan tengok amount ni kosong lagi sebab duit tak masuk lagi. Dia hanya akan masuk pada hari Rabu. Ini untuk withdrawal, jangan confuse. Kalau tuan-tuan jual hari Isnin, tuan-tuan terus nak beli saham lain pada hari Isnin juga ataupun hari Selasa, boleh, tak ada masalah. Sebab trading limit, broker akan bagi siap-siap. Tapi transaksi sebenar, duit sebenar hanya akan masuk dalam akaun tuan-tuan hari Rabu. Jangan confuse pula, saya takut tuan-tuan confuse. Rumusan, bukan rumusan, secara pendeknya saya nak cerita macam ni. Kalau tuan-tuan jual saham hari Isnin, tapi tuan-tuan nak beli, jual beli lagi kan, boleh, terus boleh. Tapi kalau tuan-tuan nak keluarkan duit tu, tuan-tuan jual saham hari Isnin, jangan buat transaksi apa-apa dah. Jangan beli dah kaunter apa-apa selama 2 hari.
Hari Rabu dah masuk dalam trust account, baru you boleh request for withdrawal 1 juta. Okay, fine. Keluar 1 juta, masukkan bank apa, nombor bank dan sebagainya, submit. So nanti dia akan masuk dalam bank tuan-tuan. Okay. Masa tuan-tuan masuk duit awal-awal tadi, ni masa sama ada you buat FPX ataupun manual transfer, dia akan masuk ke dalam akaun tuan-tuan dalam CDS ni. Dia ada 2 jenis akaun yang tuan-tuan kena faham. Pertama, trust account. Yang kedua, available trading limit. Trust account ni adalah akaun sebenar tuan-tuan. Tetapi trust account ni dia hanya akan update selepas 2 hari. Contoh, kalau tuan-tuan masukkan duit RM100,000 pada hari Isnin, dalam trust account ni dia masih kosong lagi hari Isnin. Hari Selasa pun kosong. Hari Rabu baru ada RM100,000. Tapi kalau tuan-tuan buat FPX contohnya RM100,000, trading limit ni akan terus ada dekat sini RM100,000 dalam tempoh 2-3 minit je. Immediately dah ada dah, tapi bukan RM100,000 lah sebenarnya. Dia ada apa kita panggil sebagai trading limit ni, dia ada cap dia. Ada tak bawah ni? Ni contoh bawah ni. Kalau dalam contoh ni RM1,000, trading limit tuan-tuan adalah 99.5% daripada trust account. So dia akan jadi berapa dah? RM995. Kemudian tolak lagi RM40. So you hanya ada 955 saja trading limit. Duit sebenar ada RM1,000. Tapi trading limit ada 955. Maknanya banyak ni saja yang you boleh trade. Katalah you tak nak trade langsung, nak keluarkan duit. You boleh keluarkan semua RM1,000. Okay, 955 ni broker limitkan saja. Ada reserve sedikit 0.5% kat sini dan RM40. Andai kata apa-apa berlakulah, you trade habis, semua duit habis kan. Broker gunakan duit itulah untuk cover you punya brokerage. Dia ada cost transaksi. Bila you beli saham ada cost, jual pun ada cost. Jadi itu adalah reserve untuk cost-cost tersebut. Jangan pening-pening dulu. Tapi saya nak ceritakan dia ada trading limit. Katakan you masuk duit hari Rabu RM100,000. Dalam trust account masih kosong. Tapi dalam trading limit dia ada berapa? 999,900. Berapa dah? Saya ber confuse. Katalah 100,000. So you akan ada 99,000, 10,000 lah senang cerita. Masuk 10,000, you akan ada 9,950. Kemudian tolak RM40. RM40 ni fix. So you akan ada 9,910 trading limit. Boleh terus trade. Boleh terus trade 9,910. Okay. So itu adalah trading limit. Okay. Ini adalah T+2 bermula 29 April 2019. Kalau dulu lagi lama, T+3, you masuk duit hari Isnin, hari Rabu, hari Khamis baru masuk. You jual saham hari Isnin, hari Khamis baru boleh keluar duit. Sekarang dah dipendekkan jadi T+2. Ini untuk pemahaman tuan-tuan lah. Okay, T0 adalah hari kejadian. Hari Isnin you masuk duit, T0, time 0 adalah hari yang berlakunya transaksi itu. Esok adalah T1, lusa adalah T2. Okay, so jangan confuse. Bukan hari itu adalah T1, hari itu adalah T0. Okay, alright. So seterusnya, tuan-tuan ada 100,000 tadi. Tuan-tuan beli saham apa? Katalah tuan-tuan beli DNEX. Tuan-tuan boleh klik pada My Portfolio. Pada portfolio tuan-tuan akan nampak nama-nama counter yang tuan-tuan dah beli. Andai kata tuan-tuan beli, tuan-tuan tengok counter DNEX contohnya, harga dia RM1. Tapi tuan-tuan nak beli pada harga 50 sen contohnya. Tuan-tuan nak buy low. Nak buy low tu, harga tu tak kena lagi. Selagi harga tu tak terkena lagi, tak terbeli lagi, dia tak akan ada dalam portfolio ni. Tuan-tuan kena tengok dalam order status, order confirm. Bila tuan-tuan masukkan order, kalau status dia order confirm, tuan-tuan belum dapat lagi saham tersebut. Bila all match, baru tuan-tuan dapat. Bila tuan-tuan dapat, dia akan ada dalam portfolio.
So bila ada dalam portfolio ni, berapa price, berapa quantity you ada, kata you beli 1000 lot, you nak jual. Tadilah proses jual tadi, tekan sell. Nanti dalam video 2 saya akan tunjukkan macam mana nak buy and sell secara real life dalam real platform. Okay. So saya habis dekat situ saja untuk penggunaan dia. Yang penting adalah bahagian deposit duit tadi, kemudian nak withdraw dan sebagainya. Jadi saya harap perkongsian saya ni bermanfaat untuk tuan-tuan sebagai permulaan. Saya akan sharekan lagi nanti bahagian kedua untuk bahagian advance sikit sebenarnya dan juga penerangan lanjut berkenaan dengan penggunaan platform. Saya tamat di situ dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.